Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sambungan pelajaran kita di dalam kitab Anak Kunci Surga. Kitab Anak Kunci Surga dalam bab wudu. Bab wudu. Kitab Anak Kunci Surga dalam bab wudu. Tengok dalam kitab kita ni, dalam kitab yang saya baca ni, mungkin ada pelajar yang baru ikuti, nama dia Anak Kunci Surga. Anak Kunci Surga. Dalam bahasa Arab kata Miftahul Jannah, kan? Anak kunci surga. Anak kunci surga ni kan ada kunci. Alhamdulillah dalam perbincangan awal kita, iaitulah perkara yang membatalkan wudu, ada 4 perkara. Kemudian bila orang ni tak ada wudu, ataupun dia panggil batal wudu, maka apakah perkara yang mengharamkan ataupun yang diharamkan kita melakukannya. Perkara yang diharamkan kita lakukan ketika tidak ada wudu. Tengok dalam kitab muka surat 78. Perkara yang diharamkan semasa hadas kecil ataupun dalam bahasa asal dia, yang haram disebabkan ketiadaan air sembahyang. Haram dengan sebab tidak ada air sembahyang, maknanya perkara ini tak boleh kita buat, tak boleh kita lakukan. Terdapat 3 perkara haram dilakukan dengan sebab hadas kecil ataupun dilakukan semasa terbatal wudu. 3 perkara tak boleh kita buat. Tanda tuan-tuan, insya-Allah kita huraikan secara ringkasnya dalam pengajian kita ini. Yang pertama, sembahyang. Tak kiralah sembahyang fardu ke sunat ke. Dalam mazhab kita ni, sembahyang jenazah termasuk. Yang kedua, tawaf. Tawaf fardu ke tawaf sunat. Yang ketiga, menyentuh Quran ataupun menanggung Al-Quran. Jadi 3 perkara ini tidak dibenarkan sewaktu hadas kecil. Kita ambil satu persatu. Satu persatu. Yang pertama, mengerjakan solat fardu dan solat sunat. Haram mengerjakan solat fardu dan solat sunat. Manakah dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat seseorang daripada kamu apabila dia dalam keadaan berhadas kecil sehingga dia berwudu. Itu jelaslah tu, kan? Itu dalam hadis Nabi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang maksud tidak menerima salat itulah tidak sah salat. Mana salat dia tidak sah. Ada lagi. Kan? Dalam Quran, ayat yang kita baca, surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah. Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, padahal kamu sedang berhadas kecil, maka berwuduklah. Sampai ke akhir ayat. Mana ayat ini perintah kepada berwuduk. Siapa dia nak salat kena wuduk. Kalau tak ada wuduk, solat dia tidak diterima, maknanya solat dia tidak sah. Solat dia tidak sah. Solat dia tidak sah. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tahur. Ini jelas. Yang tadi kata hatta. Allah Ta'ala tak terima. Sehingga. Hadis yang kedua ni pula, diriwayat oleh Imam Muslim. La tuqbalu salatun bighairi tahur. Solat itu tidak diterima tanpa wudu.
Dalam hadis ini riwayat Muslim, dalam satu hadis lagi Nabi kita bersabda, at-tuhuru syatrus salah. Wudu itu, bersuci itu setengah salat. Maknanya, suci setengah, lepas tu salat tu setengah lagi. Baru lengkap kita punya ibadat. Maka timbul lagi beberapa perbahasan. Tengok dalam kitab kita ni, Tuan Syekh kata, semacam. Oh, semacam dia punya bahasa. Kan? Kita tulis dalam kitab ni, hukum ini, apa dia hukum ini? Wajib solat, wajib wudu ini, haram mengerjakannya juga, terpakai bagi ibadat yang seumpama dengan solat. Dalam fiqh Syafi'i kata, yang seumpama dengan solat, seperti sujud tilawah. Mana kita nak baca Quran, ialah kalau kita baca Quran, kita tengok di handphone ke, tak. Tengok Quran terjemahan, bolehlah kita pegang Quran, tapi kita tak ada wudu. Bila sampai bab sujud tilawah, dalam fiqh Syafi'i kata, tak boleh. Tak boleh sujud. Kena ada wudu. Habis? Kita tengok. Ada sujud sini. Macam nak buat? Pergi ambil wuduk lah dulu. Pergi ambil wuduk dulu. Kan? Kalau tak ambil wuduk, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab syarat dia kena ada wuduk. Yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ni macam mana? Tanda. Para jemaah sikit. Anda tengok masalah sujud syukur ni tidak begitu meluas penggunaannya. Tidak begitu tersebar dalam budaya masyarakat kita. Tidak kata, dia gini kaedah sujud syukur. Kita ni banyak, kenduri kesyukuran banyak. Kan? Jemputlah. Tuan, puan jemput ke rumah saya. Untuk apa? Kita buat kenduri kesyukuran. Kita kata terima kasih, alhamdulillah, itu satu benda yang baik. Tapi sujud syukur tidak menjadi apa? Tidak menjadi satu agenda yang besar kepada kita. Dia sujud syukur ni spontan. Contohlah kita sedang menunggu keputusan. Anak kita pergi interview ataupun sudah interview siap dah. Hari ni hari keputusan peperiksaan. Kita pun duk tunggu anak kita pergi keputusan. Dia telefon. Abah, Umi. Alhamdulillah. Saya dapat 20A. Tak kira lah berapa contohnya. Kita dengar ataupun kita tengah duduk apa-apa. Postman. Apa ni postman datang? Encik, surat. Buka-buka. Permohonan tuan. Untuk mendapat projek 2 juta. Contoh ni. Dan ataupun permohonan tuan untuk menunaikan haji tahun ni diluluskan. Kita terus ya Allahu Akbar sujud syukur. Spontan. Mana bila kita dapat nikmat yang baru. Nikmat yang baru. Kita duduk tunggu kat luar. Tiba-tiba jururawat datang. Encik. Fulan. Nama apa encik? Amir? Ya. Isteri encik sudah selesai melahirkan anak. Allahu Akbar. Sujud lalu. Maknanya bila kita dengar berita, spontan sujud. Itu dia panggil sujud syukur. Yang kata, tak apalah. Nanti balik malam ni saya sujud syukur. Lah. Ketika itu, maknanya sujud syukur kerana kita telah menerima suatu nikmat yang baru. Itu makna sujud syukur. Sujud syukur artinya kita sujud kerana kita telah menerima anugerah nikmat yang baru yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita sujud syukur. Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Gitu cara dia. Bukan tunggu malam ni. Tak. Nantilah. Kita buat kenduri kesyukuran lah nanti. Bila? Bila tunggu cuti. Tunggu adik-adik balik ramai-ramai. Tunggu gaya tu gaya ni. La. Al-an. Sekarang. Maka timbul soalan. Pandangan ulama Islam berbeza pandangan tentang masalah ini. Masalah sujud tilawah.
Sujud syukur dalam kitab fiqh kita mazhab Syafi'i jelas mengatakan bahawa hukum tak boleh sujud, tak boleh solat ini terpakai kepada sujud tilawah dan sujud syukur dan juga menyampaikan khutbah Jumaat. Jadi khatib nak ambil khutbah, dia kena ada wudu. Tak boleh jam tadi jam. Habis sampai orang duk tunggu masjid ramai, pakai naik mimbar Allah taqullah. Habis khutbah baru pergi ambil wudu nak solat Jumaat. La. Para jemaah sekalian tengok nota 27. Nota nombor 27. Ana letak di sini sebab ada sedikit perbincangan yang penting untuk kita bincang-bincangkan untuk maklumat kita, menambahkan ilmu dan kefahaman kita insya-Allah. Pandangan ulama dalam masalah sujud syukur dan sujud tilawah. Apa pandangan? Sujud tilawah. Kita ambil isu yang pertama, sujud tilawah. Majoriti ulama, maknanya kebanyakan ulama Islam meletakkan syarat sujud ini seperti solat, iaitulah mesti bersuci, ada wudu, menghadap kiblat dan lain-lain lagi syarat. Dia kata syarat dia macam solat. Maknanya kena lengkap lah baru kita boleh sujud. Dinukilkan daripada Abdullah bin Umar, Al-Syekh Al-Sya'bi, Imam Bukhari dan Ibn Hazm. Ibn Hazm ini pendokong kepada mazhab Zahiri. Mereka tidak meletakkan syarat ini. Dia kata tak ada. Sebab apa? Kerana sujud ini bukan solat. Sujud je, bukan solat, kan? Kita nak baca Quran tadi pun bukan syarat kena ada wudu, kena tutup aurat, kena ngadap kiblat. Kita duduk dalam keadaan tidur boleh kita baca Quran. Itu hujah dia. Bahkan ianya suatu bentuk ibadat dan sudah dimaklumi bahawa bukan semua ibadat memerlukan taharah. Ini khilaf lah. Tetapi semua pendapat mengatakan yang afdalnya sujud tilawah itu dalam keadaan bertaharah. Itu yang pentinglah, wallahu alam. Jadi anda bawa di sini kerana kita tengok sebahagian ulama-ulama semasa, ahli-ahli fatwa di zaman kita ini memilih pandangan yang kedua ini. Kalau tuan-tuan baca dalam internet kata, sujud tilawah ni kena ada wuduk, tak ada ahli fatwa ni bila dia berfatwa dengan pandangan dia, mungkin dia tak sebut akwal ulama, tak kata majoriti ulama, tak kata Ibnu Umar, tak kata orang ni, kan? Dia terus bagi pandangan yang dia pilih. Jadi kita tak keliru sebab kita sudah ada maklumat majoriti ulama syarat. Sebahagian ulama dan juga sebahagian ahli fatwa semasa mengatakan tidak syarat. Sebab apa tidak syarat? Kerana dia bukan solat. Dia termasuk dalam ibadat. Naam. Dalam ibadat. Naam. Termasuk dalam ibadat. Tapi tidak solat, cuma sujud je. Kita tengah baca Quran, kita sujud. Kita panggil sujud tilawah. Untuk maklumat para pelajar, para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ini sujud tilawah ada 15 tempat. Kita tahunya pagi Jumaat, ya kan? Pagi Jumaat tahu. Mana pengalaman kita di Mekah, di Madinah. Imam Masjid Haram ni biasanya jarang dia solat baca surah Sajadah pagi Jumaat. Sebab dia bimbang takut keliru. Ni jadi kekeliruan kepada masyarakat. Ujung musim haji biasa dia ada buat. Ataupun musim umrah ada imamnya baca. Dia nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kita ni kalau ikut orang semua sunnah tak berjalan. Waktu imam baca surah Sajadah, ketika sujud tilawah, ramai yang rokok, termasuk jemaah Malaysia. Masya Allah. Anda pun, bila balik ke hotel, kita muhasabah. Kata tuan-tuan, subuh tadi solat Jumaat ke mana? Masjid Haram. Alhamdulillah. Sujud ke rokok? Ramai yang ketawa. Rokok, Ustaz. Kenapa rokok? Confused. Kenapa confused? Sebab sebulan dulu kat Mekah tak ada sujud tilawah pagi Jumaat.
Tak ada sujud jadah pagi Jumaat. Jadi kami pun jadi confused. Kita kata para jemaah sekalian, jangan di-confuse. Kita kena ingat ayat surah sejadah tu. Macam mana surah ini. Dan di mana ke tempat sujudnya, kita kena ingat. Jangan duk keliru lah. Kalau tidak, mana sabar. Ramai. Setakat pengalaman yang anda tengok, kebetulan lah. Kita perhati kiri kanan dan kita tanya jemaah-jemaah. Ramai yang keliru dalam masalah ini. Baiklah, kita balik kepada tajuk kita. Yang penting, dalam Quran tu ada 15. Ada khilaf lah, ada kata 14, 15 tempat. Bila kita baca Quran, kita disunatkan sujud tilawah. Kalau tak sujud, tidak dosa. Perkara itu sunat. Anda selalu sebut kepada para penonton sekalian, sunat, ingat. Yang sunat, kalau kita buat, boleh? Boleh? Pahala. Kalau tak buat? Oh, dia kata, aduh ustaz cakap, yang sunatnya kalau tak buat tak apa-apa. Ada orang kata, yang sunat kalau tak buat tak berdosa. Kita kata dua tu betul belaka. Perkara sunat kalau tak buat tak berdosa. Kalau tak buat, tak dapat pahala, betul. Tapi jangan engkar. Kalau engkar tak boleh. Sunnah yang sabitah, amalan yang sabit daripada Nabi, kita engkar. Itu tak boleh. Tak buat. Cuma anak tambah sikit. Untuk zaman kita ini, kita tambah definisi sunnah dari sudut motivasi. Buat boleh pahala, tak buat rugi. Kena ingat. Yang sunnah, buat boleh pahala, tak buat rugi. Itu kena. Macam mana tak rugi? Besar pahala. Kata Nabi SAW hadis, apabila anak Adam ini sujud, syaitan bertepik, ya wailah, woi celakanya aku. Anak Adam diperintahkan sujud, fasajadu, falahumul jannah. Anak-anak Adam diperintahkan sujud, mereka sujud, bagi mereka syurga. Allah Ta'ala perintahkan kami sujud, kami abai, kami neraka. Wal'iyazubillah. Jadi, sekurang-kurangnya bila kita sujud, syaitan bertempik. Syaitan kecewa. Sebab kita sujud. Tak apalah, sunat kita buat. Khilaf ulama itu berlaku. Maka seelok-eloknya, kita berpeganglah dengan majoriti ulama yang meletakkan syarat yang tersebut. Tapi kalau kita nak pegang dengan pandangan Ibnu Umar, yang mengatakan ini bukan salat, ini hanya satu sujud, kita kata ada keluasannya, insya-Allah. Baik. Sujud syukur. Tengok. Tulis yang kedua di nota 27 tu, yang nombor 2, letak nombor. Masalah sujud syukur. Sujud ini dilakukan apabila menerima sesuatu perkara yang menggembirakan. Tadi anda dah sebut di awal tadi. Sujud syukur ni, apabila kita menerima perkara yang menggembirakan kita, terus saja sujud, tidak perlu dilakukan dalam solat. Tak ada solat. Allahu Akbar. Contoh kita, anak bagi kita apa? 6A. Kita pun Allahu Akbar. Boleh ya sujud. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali meletakkan syaratnya seperti solat perlu ada taharah. Manakala kita rasa selamat, ihtiyat, keluar daripada khilaf, maka kita ambil pandangan ini. Pandangan yang kata kena wudu. Siap-siap awal lah. Nak ambil putus periksa ni, ambil wudu siap-siap. Nah, kalau anak bagi tahu dapat, Allahu Akbar. Ataupun taklah siapa peringkat automatik nah. Kita dapat maklumat, alhamdulillah. Kita pergi ambil wudu, sujud, itu pun boleh. Lebih aula keluar daripada khilaf ini kan. Sebahagian ulama mazhab Maliki dan lainnya mengatakan sunat sahaja bertaharah. Sunat kita taharah, tidak wajib. Wallahu alam. Bila jemaah ni biasa bila dia dengar khilaf-khilaf ni dia nak kata putus. Yang mana kita nak buat ustaz? Yang kita buat, kita berpegang dengan majoriti ulama yang meletakkan syarat itu supaya keluar daripada sebarang khilaf. Tapi kalau kita rasa tak sempat nak buat, daripada terus tak terbuat, kita pegang pandangan lain
yang mereka juga ada di kalangan pandangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan juga fatwa ulama semasa yang membenarkan, kita kata alhamdulillah ada keluasan. Baiklah. Kita pergi kepada perkara yang kedua. Yang kedua. Haram mengerjakan tawaf fardu dan tawaf sunat. Tak boleh. Orang yang tidak ada wuduk tak boleh tawaf. Tak boleh tawaf. Manakah dalil? Dalil ni. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu salatun. At-tawafu salatun illa anna Allah ahalla fihi al-kalam. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. At-tawafu salatun. Bermula tawaf itu seperti salat. Tawaf seperti salat. Maknanya kena ada tutup aurat, kena ada wudu, itu makna seperti salat. Melainkan bahawa Allah Ta'ala menghalalkan ia padanya akan berkata-kata. Boleh cakap. Itu beza. Dalam salat tak boleh cakap, kan? Tapi dalam tawaf boleh bercakap. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Dan sesiapa yang hendak berkata-kata, makalah berkata-kata ia dengan perkara yang baik. Kita nak bercakap, kita bercakap je dengan benda baik. Jangan mengumpat orang kat situ, kan? Jangan mengumpat orang kat situ. Ni setengah orang ni, tengah tawaf punya, ngomong lagi kan? La. Kita bercakap benda yang perlu saja. Benda perkara yang perlu saja. Contohlah kita kata, kita berjalan-jalan jumpa kawan. Kawan tanya, berapa round dah? Berapa pusingan dah? 5. Itu je. Manakala ada benda penting, contohnya kita kata dia ni lambat sikit. Terbatal wuduk ke dia pergi ambil wuduk balik. Orang lain dah round yang kelima, dia baru yang kedua. Kita kata, saya baru 2. Baliklah dulu. Jadi boleh kita suruh. Mana bercakap, jangan ada main. Hari ni berapa angka COVID kat Malaysia? Tak payahlah. Nak angka-angka ataupun hari ni. Nanti lepas tawah ni, kita pergi shopping ya, makan hutak. Itu dia panggil di luar benda yang percakapan yang tidak ada kena-mengena dengan tawaf. Jadi, hapuskan, ketepikan perkara itu. Baik, bab tawaf ni kita akan jumpa dalam bab haji nanti, insya-Allah. Kita balik kepada tajuk kita. Tengok dalam nota. Hadis ni dikeluar oleh Imam Tirmizi dalam bab haji daripada Ibnu Abbas. Ada ulama mengatakan hadis ini mauquf kepada Ibnu Abbas dan marfu' melalui jalan Atha bin Abi bin Shu'aib. Tetapi kebanyakan ulama berkata, jangan bercakap ketika tawaf kecuali jika ada keperluan. Zikir kepada Allah Ta'ala atau untuk ilmu. Maknanya kalau ada perlu, cakap. Zikir memang boleh lah. Kita tawaf, kita berzikir, ataupun kita cakap ba'ilmu, itu yang dibenarkan. Jadi tawaf tak boleh. Baik. Timbul lagi soalan. Soalan banyak. Mengikut majoriti ulama, tadi kita dah bahaskan dalam fiqh kita dan juga ulama lain kata, tawaf mesti kena ada wuduk. Orang tak ada wuduk tak boleh tawaf. Bagaimana dengan keadaan wanita yang uzur? Haid dia tak berhenti. Flight dia nak balik esok. Mengikut dalam jangkaan dia, haid dia ni akan tamat pada 5 hari lagi. Mampu ke dia nak tunda? Pakej kata tak boleh tunda dah. Tiket kalau kita beli tunda, jadi hangus begitu saja. Sekarang ni orang beli tiket tiket yang group kan, payah. Kena bayar hotel lagi, kena sewa hotel pula, balik rumah pula cuti dah tamat, macam mana kita nak buat?
Oh, ini perbahasan yang panjang. Anak tak nak hurailah di sini. Cuma pihak Muzakarah Haji ada bincang, dan dalam para ulama dalam kitab-kitab mereka juga ada bincang tentang haid. InsyaAllah kita tangguh dalam perbincangan tentang masalah ini. Yang penting bagi kitanya dalam tajuk kita ni, iaitulah perkara yang diharamkan semasa hadas kecil. Bukan hadas besar. Hadas besar tu dia haid tu dalam hadas besar. Maka tak boleh mengerjakan tawaf sama ada tawaf fardu, tawaf sunat, tawaf haji, tawaf umrah, semua tu tak boleh, melainkan dengan berwudu. Ada juga orang bergurau-gurau. Tak, kita pun kena bergurau juga. Walaupun di alam maya, kan. Dia kata hak bolehnya, tak ada wudu ni tawaf apa? Tuan-tuan jawablah kat bawah tu tanda respon. Nah. Dia panggil tawaf kedai. Ada orang baca, dia baca baris bawah, tawaf kedai. Dia kata, tawaf kedai boleh, tak ada wudu. Kita kata jangan duduk mengarut. Kita cakap bab ibadat dia main suka-suka. Jadi macam-macam lah. Cuma kalau kita nak ambil dalam sudut bahasa, bolehlah kita bergurau. Tawaf dari sudut bahasa mana keliling, pusing. Mana kalau nak pergi pusing kedai, nak pergi tawaf kedai tu boleh lah kan. Tapi kalau tawaf dengan mana ibadat, mesti ada wudu. Alhamdulillah. Tengok. Perkara yang ketiga yang haram dengan sebab tak ada wudu. Yang ketiga, dilarang menyentuh Al-Quran mushaf. Dilarang menyentuh Al-Quran ataupun mushaf, melainkan selepas bersuci dari hadas. Yang ketiganya menyentuh Quran dan menanggungnya. Tambah situ. Menyentuh Quran dan menanggung. Maknanya bawa. Quran, mushaf kita ni, tak boleh kita pegang, kita sentuh ataupun kita bawa dia tanpa wudu. Itu mak. Dia panggil tak boleh tanpa wudu. Mana dalil? Dalil dianya firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Maknanya mutahharun di sini orang yang bersih, orang yang suci, kan? Orang yang bersih, orang yang suci. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahir. Jangan menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci dari hadas. Suci dari hadas. Tulis hadis ini dikeluar oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Tengok nota 29. Hadis Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazim. Masyhur hadis ini dengan mana hadis Muhammad bin Abu Bakar ibn Hazmin. Dari ayahnya, dari datuknya, Nabi SAW tulis surat kepada penduduk Yaman, dan dalamnya ditulis, la yamassul Quran illa tahir. Jangan menyentuh Quran melainkan orang yang suci dari hadas. Hadis ini dikeluarkan oleh Darimi dan juga daripada status hadisnya sahih. Alhamdulillah. Baik, macam mana kita nak bahas, nak bincang tentang masalah ini? Sentuh Al-Quran ini, kan? Kecuali orang yang ada wudu. Ada ketidakpandangan yang mengatakan boleh sentuh Quran tanpa wudu? Sedikit perbahasan. Contohnya Imam Ibn Hazim daripada Fuad Zahiri dan lain-lain ulama, dia tafsir Quran, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun, iaitulah malaikat. Dia kata malaikat yang suci di langit. Sentuh Quran di Lauhil Mahfuz, kan? Yang pentingnya hadis ini, perkara ini masalah khilaf
Jadi sebaik-baiknya kita nak sentuh Quran, biarlah kita sentuh dengan keadaan kita berwudu. Dalam keadaan kita berwudu. Zaman kita ini, tuan-tuan kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala ringankan bebanan kita tentang Al-Quran, tapi berat bagi kita pula. Apa dia berat? Berat nak baca Quran. Bawa Quran mudah. Nak baca Quran payah. Orang dulu nak baca Quran, nak bawa Quran susah, kena ada wudu, kena kan. Zaman kita ini ada alternatif. Iaitu Quran telah dimasukkan dalam handphone. Saya rasalah tuan-tuan muslimin dan muslimat, para penonton sekalian ni, masing-masing ada aplikasi Quran dalam handphone kita tak? Kau tak ada? Kalau tak ada tu jarang benar lah. Kecuali handphone yang apa ni murah sangat, mungkin lah kot, tak cukup spek nak masuk. Bila kita adakah menjadi syarat? Setiap kali kita nak angkat handphone, kena ambil wudu. Ataupun bila kita nak masuk tandas, handphone kita kena keluar kat luar tandas. Sebab apa ada Quran ni? Tinggal handphone kat luar tandas. Jawab dia, Assalamualaikum lah handphone awak, kan? Maka para ulama semasa berbincang. Dia kata ulama zaman dulu membenarkan kita pegang Quran, kita bawa Quran tanpa wudu, sekiranya Quran itu ada tafsir ataupun Quran itu bercampur dengan kita bawa banyak-banyak, tak apa. Ataupun dalam Quran itu sendiri ada tafsir. Macam kita ini tafsir pimpinan Ar-Rahman, tafsir 21 dalam satu, dengan tafsir tajwidnya lagi, dengan tajwid, tafsir, tadabbur, sabab nuzul, kan? Indeks-indeks yang ada, maka isi lain tu lebih banyak daripada ayat Quran, itu tidak menjadi masalah. Baik, balik kepada handphone kita. Handphone kita ni orang tak panggil bawa Quran, orang panggil bawa handphone, kan? Cuma di dalam handphone kita tu ada gambar Quran. Nak kata ada Quran, tak jumpa juga kan, tapi ada gambar Quran. Bila kita buka di skrin, ada Quran yang kita boleh baca. Bukan sekadar boleh baca, boleh dengar lagi. Boleh pilih lagi imam mana yang kita nak dengar. Kita kata Masya Allah, hujah Allah Ta'ala ke atas kita semakin hari semakin kuat. Hujah Allah Ta'ala ke atas kita semakin hari semakin kuat. Sebab apa? Sebab alak-alak yang telah dipermudahkan untuk kita, kita tak guna. Saya tak pandai Quran ya Rabbi. Sedih kita di akhirat esok, kan? Saya tak pandai nak baca Quran ya Rabbi. Sedih ke tak sedih? Sedih lah, kan? Dalam handphone kau tu ada Quran. Ada orang baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya kita buka handphone, ini rasa surah, nak baca surah apa? Surah Al-Baqarah. Nak dengar siapa? Imam Masjid Mekah. Buka. Nak dengar Imam Masjid Haram. Nak dengar qari tu, qari ni. Mungkin orang Malaysia pun ada. Maknanya, kalau kita tak boleh baca, tapi kita buka Quran, kita ikut apa yang dibaca oleh qari, sambil kita tengok Quran, kita kata ini pun satu nikmat yang besar di dalam kehidupan kita hari ini, para penonton, para jemaah sekalian. Tapi malang, Quran sudah ada di tangan. Quran sudah ada di tangan, tetapi kita pula tak baca. Allahu Akbar. Rasa berat ke tak berat? Beratlah. Malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau zaman dulu, zaman tidak ada alat-alat begini, kita nak beritahu kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, saya dulu tak sempat baca Quran, buta huruf. Ada juga hujah. Tapi mari zaman kita gini, kita nak jawab macam ni depan Tuhan, Ya Rab, Ya Rab, susahnya. Kenapa susah? Semua alat ada. Kita yang tak nak. Biarlah satu hari kita bagi masa setengah jam, 1 jam, buka Quran, kita ikut dia baca.
Malaikat catat, orang ni belajar Quran, orang ni baca Quran, orang ni ikut baca Quran, orang ni dengar Quran, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau di akhirat esok, siapakah kitab kamu, mana apa kitab kamu, kita nak kata Quran, Quran tak pernah baca. Menjadi perhiasan di almari rumah kita. Tunggu bila ada majlis kematian baru baca Quran, apa kita nak jawab? Macam mana kita nak mengaku di hadapan Allah, Al-Quranu imami, Quran itu menjadi imam kita. Masya Allah. Baik, ambillah peluang. Saya pernah ambil peluang di sini untuk memberi motivasi kepada kita semua. Letaklah dalam jiwa kita, dalam diri kita, juz daripada waktu untuk Quran. Pagi ke petang ke malam ke tak kira lah. Paling tidak. Tuan-tuan dan puan-puan hari ini bekerja. Ada yang kerja jauh tempat. Kan? Naik atas kereta. Duduk atas kereta nak pergi kerja ke, nak balik kerja ke, buka Quran. Ambil CD ke, MP3 ke, pasang. Kita dengar sambil kita bawa, kita ikut. Allahu Akbar. Bahagialah siapa yang hidup bersama dengan Quran, insya-Allah. Baik, dari segi hukum, majoriti ulama mengatakan tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang ada wudu. Nak selesai masalah kita macam mana? Kita beli mushaf yang ada terjemahan, ada huraian, ataupun kita baca dengan handphone, maka itu insya-Allah tidak menjadi kesalahan kalau tidak ada wudu. Baiklah. Kita pergi kepada perbahasan terakhir dalam bab kita ini. Dalam masalah syak. Apa makna syak? Kita syak. Tengok dalam kitab ni. Sesiapa yang yakin bahawa suci ia dari hadas, kemudian meraguinya. Kita yakin kita ada wudu, kemudian kita ragu. Satu kes. Ataupun yakin berhadas, kemudian ragu. Aku tadi tak ada wudu. Kemudian rasa ambil dah wudu. Kan? Berbeza. Hak ni kita confirm ni. Saya masuk tandas tadi buang air. Dan kita betul-betul ingat. Kita berniat ambil wudu. Siap semua sekali keluar. Duduk di luar tandas kita baca doa lagi. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Kan? Kemudian kita syok. Aku ni wudu tadi ada lagi ke tidak? Nah, yang mana asal? Yang asalnya ada, ragu tak ada. Ataupun yakin berhadas. Tak ada, aku tadi tak ada wudu. Nah, lepas tu rasa macam ambil wudu dah. Asalnya ada ke tak ada? Tak ada. Yakin tak? Asal tak ada. Tapi syak ada. Macam mana kita nak buat? Tengok. Tengok dalam kitab. Maka hendaklah dia mengambil kira keadaan yang diyakininya pada masa tersebut. Kita kena berpegang kepada hak kita yakin. Kita yakin apa? Yakin ada. Terus, aku ada wudu tadi. Salat. Hak syak tu, tepi. Itu permainan syaitan. Yakin tak ada wudu, tapi nak suruh jadi ada. Kita keluar rumah tadi memang tak ada wudu. Tiba-tiba masuk waktu solat. Nak ambil wudu, jam pula. Ataupun kebetulan tak ada air. Kan? Tak usah ada ikut negeri mana-mana lah. Jangan nak sebutlah negeri. Tak. Tak ada air ni masalah. Masalah macam-macam masalah. Masalah teknikal lah, masalah. Tak ada air. Macam tak ada wudu tapi nak suruh jadi ada juga. Tak boleh. Kita mesti duduk di atas dasar. Yang mana kita yakin, yang mana kita kuat, maka pegang yang itu. Dalil dianya sabda Nabi SAW. Tengok dalam hadis. Nabi kata apa? Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Allahu akbar. Tengok. Apabila seorang daripada kamu mendapati sesuatu dalam perutnya. Kita rasa perut kita ni tak stabil lah, tak sedap. Kerok-kerak bunyi. Kan?
kerana kesamaran, sama ada ataupun kita rasa ragu, keluar sesuatu atau tidak. Ketuk dah kedak lagi ni. Maka jangan dia keluar dari masjid, tak payah pergi ambil wuduk lain, sehingga dia mendengar bunyi sesuatu. Pong. Confirm tak ada wuduk. Kan? Atau yajid hatta yasma'a saut au yajid rihan, ataupun dia mencium bang. Semerbak molek. Kalau kita dah cium bang, kita tahulah tu dah keluar tu, kan. Iaitu sehingga dia yakin bahawa telah keluar sesuatu daripada perutnya, maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Bila Imam Muslim keluar tu maknanya hadis itu sahih. Para jemaah sekalian, hadis ini menjadi suatu kaedah besar. Apa dia kaedah besar? Tanda kita. Kaedah besar iaitu syak dan yakin. Kita kena pegang pada hukum asal. Hukum asal. Mana kita yakin, kita keluar daripada rumah tadi, memang ada wuduk. Yakin. Lepas tu mari syak, tak ada wuduk. Kita teruskanlah dengan wuduk kita. Tapi kalau kita keluar rumah tadi, tak ada wuduk, tiba-tiba nak sujud ada wuduk, tak boleh. Sama juga kaedah ini dipakai di dalam ibadat yang lain. Solat. Solat ni, tadi aku solat ni 4 rakaat ke 3 rakaat. Kita solat ni 4 rakaat ke 3 rakaat. Nak pakai yang mana? 4, cepat sudah. 3, yakin. Kan? Maka kita kena balik pada 3. 3 ke 4? Fikir-fikir, tak boleh. Kita kena ambil yang, bila 3 dengan 4, yang kita yakinnya 3, betul? Yang kita syaknya 4. Tolak. Falyatrahis syak. Nabi SAW kata, ketepikan yang kamu syak, ambil yang yakin. Yang yakinnya berapa? 3. Tambah 1 rakaat lagi. Sama juga dengan orang yang pergi tawaf. Tawaf, 5 ke 6? Pusingan ni. 5 ke 6? 5 kena. Yang yakin berapa? 5. Ambil 5. Tambah 1 lagi. Tapi kalau sa'i, ingat baik. Sebab sa'i ni dia beza. Dia pergi daripada Safa, Marwah, 1 syaut, 1 pusingan. Marwah ke Safa, 2. Maknanya, pergi ganjil, balik genap. Kita pun syok. 5 ke 6. Tak payah 5 ke 6. Kita kena tanya orang. Ini lorong ke Safa ke Marwah? Oh, lorong ke Safa. Maknanya angka genap. 1, 2. Kan? Oh, tak boleh 5, 6. Dia kena 6 ke 4. Jahat. Ini penat sikit. 6 ke 4. Maka dia kena jadi 4. Jadi kena yakin kuatlah situ. Samalah. Solat, tawaf, sa'i, melontar. Maka kita kena ambil yang yakin. Dalam masalah wuduk kita ni sama juga. Yakin. Yang mana kita yakin, maka kita kena berpegangnya itu. Kata di kaedah usul, al-yaqin la yazulu au yuzalu bisyak. Perkara yang yakin itu tak boleh diketepi, ditolak dengan syak, dengan benda yang ragu, yang kita ragu. Samalah dalam makan minum kita, dalam perkara-perkara yang kita ragu, maka kita ambil yang mana kita yakin. Hari ini para jemaah sekalian, kita dalam hadis Nabi kata, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada apa yang kamu yakin. Hak kita ragu, apa yang kita yakin. Dalam masalah makan minum kita ni, alhamdulillah kalau di Malaysia, di antara kebaikan ataupun kesenangan bagi umat Islam di Malaysia, iaitulah pihak JAKIM telah
adakan logo halal. Bila kita nak ambil benda, beli benda-benda, kita tengok ini ada halal ke tak ada halal. Ada halal dan logo itu telah dipastikan halalnya, sahihnya daripada JAKIM, maka kita ambil. Tapi kalau kita pergi di tempat-tempat yang meragukan, sebab itulah para pendakwah kita ni dia bergurau. Dia kata CJ halal tu ada dua kategori. CJ halal tu ada dua kategori. Satu dia panggil dijamin halal ataupun ditanggung halal. Satu lagi digantung halal. Apa dia maksud? Maknanya yang ditanggung halal tu sudah dapat kepastian daripada pihak JAKIM, bahagian unit halal ni, bahawa CJ ni memang kami keluarkan. Tarikh dia pun tak luput lagi sebab telah dilakukan pemeriksaan di kilangnya, di kedainya, di mananya, diyakinkan kesuci halalnya, bersihnya, maka kita pun yakinlah. Kan? Tak salah pula dia mikir pula. Hai, ayam ni sembelih kau tak sembelih ni? Siapa dia? Dah, kita yakinlah dengan sebab ada tadi. Tapi kalau kita pergi tempat yang meragukan, pelik ya kedai ni, dah. Ada benda-benda yang meragukan. Biasanya dapat CJ halal ni dia tak boleh ada botol arak kan. Anak sekali di airport. Masuk-masuk restoran ni tak ada logo halal. Kita pun panggil pekerja. Cik, dek. Logo halal tak ada ni. JAKIM punya sertifikat halal tak ada. Oh, dia kata, Tuan Pak Haji jangan ragu. Kami yang masak. Kami yang masak. Maknanya pastilah halal. Saya baca bismillah, saya orang Islam. Kenapa tak ada logo halal? Kenapa tak minta? Dia pun tunjuk. Botol arak ada. Macam mana kita nak keluar logo halal? Botol arak ada. Maknanya, itu tempat-tempat macam tu masybuh, meragukan. Kenapa mereka tak berani nak ambil CJ halal? Sebab mereka masih lagi bercampur dalam tempat itu di antara perkara yang halal dengan yang haram. Walaupun asing-asing, tapi kita kena ingat tempat-tempat maksiat, tempat mungkar itu tak payahlah kita masuk. Kita masuk di tempat yang lain. Kecuali terpaksa. Seperti dalam sebahagian daripada penerbangan kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, Allah Ta'ala beri hidayah dan taufik kepada pihak penguasa. Nah, jangan hidanglah arak di tempat-tempat awam, publik, yang dihadiri oleh orang Islam, yang tak boleh kita nak lari. Kalau di restoran, kita tak boleh lari. Tak ada logo halal, ada botol arak, kedai banyak lagi. Tapi kalau masuk dalam kapal terbang, mau lari di mana? Takkanlah puak-puak minum arak duduk di sayap kiri, puak-puak yang tak mau minum arak sayap kanan. Nah, kalau apa-apa jadi jatuh belah kiri kanan. Lah, Allah Ta'ala. Maka ya, baiklah. Maka hadis ini terpakai kepada banyak perkara yang kita syak, yang kita ragu. Jadi kita berpeganglah dengan perkara yang kita yakin benda itu baik. Jadi Alhamdulillah, para jemaah sekalian, ada satu bab yang terakhir dalam kitab kita ini, tengok sebab-sebab wajib mandi. Ada beberapa perkara sebab yang diwajibkan mandi. Tengok di kitab. Sebab-sebab wajib mandi, terdapat 5 perkara yang menyebabkan wajib mandi. 5 perkara ni kalau ada kena mandi. Yang pertama, mati. Orang tu mati, maka kita wajib mandikan dia. Mana dalil? Berdasarkan kepada ijma' ulama'. Kalau tulis ditulis, ijma' ulama' mana sepakat ulama'. Mengatakan orang yang mati, kita kena mandikan dia. Itu dari sudut hukum lah. Dari sudut soalan budak-budak nakal lain. Kan? Dengar ada cerita. Budak ni pergi kursus pengurusan jenazah. Ustaz tu ceritalah. Orang mati ni kita kena mandikan dia, kita kena kafan, kita kena solat, kita kena kebumikan. Dengan hadisnya, dengan dalilnya, mantap. Budak-budak ni nak main dengan ustaz, dia pergi tanya. Ustaz ni penat dah. 2 jam dah ceramah, dia mari tanya, Ustaz, kenapa orang mati kita kena mandikan? Ustaz tu, Allahu Akbar. Awak mari lewat ke ni? Lambat datang ke? Tak dengar saya cerita daripada awal tadi? Buka kitab mula.
Baca hadis, baca ijma' ulama siap. Budak tu ketawa. Dia kata, Ustaz, orang mati, oleh kerana dia tak boleh mandi sendiri, kita lah kena mandi kan? Ustaz kata, basah budak ni. Nak main orang tua macam ni. Penat tak? Budak ni boleh dia main. Dia main apa? Main dengan Ustaz. Kita kata kalau soalan budak-budak jangan duk layan sangat Ustaz. Penat kita main dengan budak kan? Mana yang pertama sekali, bila orang tu mati, maka menjadi kewajipan bagi orang hidup, mandikan dia. Sebab yang kedua wajib mandi, kerana keluar darah haid. Orang perempuan yang sudah haid, keluar darah haid, kering tamaknya darah, maka wajib dia kena mandi. Dia panggil mandi hadas besar. Dalilnya sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Tulis dengan shin. Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah ni Allah Ta'ala uji dia zaman Nabi. Tak? Masalah istihadah. Kita kata Allah uji dia. Nak suruh kita sebut nama dia sampai kiamat. Ini hadis yang diperbincang menjadi dalil kepada para ulama tentang masalah apa? Tentang masalah orang yang haid dan juga orang yang nifas. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata apa? Iza aqbalatil haidatu fada'is salah. Wa iza adbarat faghsili wa salli. Faghtasili. Tengok. Dalam kitab kita ni, tertinggal titik ta, tulis. Wa iza adbaratis salah faghtasili wa salli. Apabila darah haid datang, maka tinggalkan salat. Tinggal di sini bukan sunat, ijbari, wajib orang perempuan tak boleh salat bila ada haid. Tak boleh puasa. Dan apabila ia telah berpaling, mana haid telah terhenti, maka hendaklah mandi dan salatlah. Faghtasili. Dalilnya nak ambil perkataan faghtasili, hendaklah kamu mandi. Mandi itu mana menunjukkan dia itu wajib. Tengok nota 31. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jelaslah. Bila hadis Bukhari itu hadis sahih lah. Ada setengah ulama dia tulis hadis sahih. Ada orang marah. Bukhari. Bukan semua orang belajar. Tahu istilah. Ada orang awam bila baca, hadis sahih. Sesama masalah bagi dia. Nanti kita kena tengok dua-dua dimensi lah. Bagi kita talibul ilmi, tidak selayaknya bila sebut Bukhari kita kata hadis ini sahih. Sebab Bukhari itu dalam sahih, dia sahih lah. Tapi untuk masyarakat awam, kita kata hadis ini sahih untuk mereka. Kerana dia tak tahu pun. Imam Bukhari pun ada dalam sahih dia. Ada dalam kitab lain. Adabul Mufrad. Dalam kitab Tarikh. Macam-macam. Sebab yang ketiga, tanda. Keluar darah nifas. Darah nifas itu keluar bila? Tanda para pelajar. Mengikut fiqh kita mazhab Syafi'i, darah nifas ni keluar apabila keluar semua anak. Pelik ni. Kenapa semua anak pula tu? Kan? Maknanya kalau orang ni mengandung kembar. Berapa dah? Paling ramai sekali orang mengandung anak kembar ni. Anda ingat 12 orang ke berapa kan? Keluar 1, 2, 3, 6. Belum lagi nifas. Keluar yang terakhir yang ke-12 barulah jadi nifas. Darah tu. Itu kaedah dalam fiqh kita. Tanda itu. Kerana ia adalah darah haid yang terkumpul. Jadi tuan-tuan saya kata darah nifas tu haid yang terkumpul sebab dia tak keluar lama. Okay? Tak keluar 9 bulan, tiba-tiba keluar. Yang keempat, bersalin. Orang yang bersalin, sekalipun seketul darah. Dia keluar seketul darah ya. Atau seketul daging yang keluar. Kerana ia merupakan air mani yang berketul. Asalnya orang mengandung, nak boleh jadi mengandung sebab ada air mani. Air mani dia bercampur dengan air mani abang dia, kan? Maka bila keluar hak ni, artinya air mani yang tertangguh keluar. Maka jadilah dia tu
jadi apa? Jadi wajib mandi juga. Ini ada kesnya dalam kitab fiqh kita ni panggil zatul jufuf. Ada orang perempuan dia beranak tak keluar darah. Anak itu keluar dengan tembuni dia tu dengan lendir adalah kan. Nak kata tak keluar pula. Habis tak ada darah. Kena mandi ke tidak? Kena mandi sebab anak tu sendiri asal air mani. Kita kena ingat itu keluar mani. Allahu akbar. Para ulama fiqh ni janganlah kita ingat macam kita je. Pemikiran kita tetek, tapi mereka dia tengok semua dimensi nak keluarkan hukum. Begitulah. Ada yang tepat, ada yang kurang tepat, ada yang tidak tepat. Nabi sendiri sebut dalam hadis, "Idza ijtahada fa asaba." Siapa dia berijtihad, dia kena boleh 2 pahala, tak kena 1 pahala. Boleh pahala ijtihad je, pahala kena tak dapat. Allahu akbar. Yang kelima, keluar mani. Syarat bila keluar daripada air mani, tak kiralah dengan cara dia bermimpi ke, dia berfikir ke, dia khayal ke, dia tengok cerita keluar mani, maka wajib dia kena mandi. Ataupun dengan cara memasukkan hasyafah. Hasyafah tu apa dia? Separuh kepala zakar ke dalam faraj. Maknanya yang pentingnya bertemu antara 2 alat itu, maka wajiblah dia mandi. Ada setengah kita dia asingkan keluar mani lain. Bertemu 2 faraj lain. Tapi yang penting bagi kitanya, dia punya isinya ada di sini. Cuma dari sudut bilangan dia sebut 5 perkara. Manakala kita nak asing-asingkan boleh lagi lah. Kan? Yang keempat dia keluar darah. Yang kelima keluar anak walaupun tak ada darah. Yang keenam keluar air mani. Yang ketujuh kita kata bertemu 2 khitan, 2 faraj. 2 alat kemaluan. Maka 2 tu jadi apa? Jadi wajib mandi. Mana dalil? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil." Allahu akbar. Apabila bertemu 2 khitan. Maknanya alat kemaluan lah, laki-laki perempuan itu bertemu, maka sesungguhnya wajiblah mandi walaupun tidak mengeluarkan mani. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya bila berjumpa yang 2 tu bersentuhlah berjumpa tu dekat-dekat tak apa. Maka wajiblah dia kena mandi. Kalau tak keluar mani pun. Di awal dulu dah. Di awal Islam dulu dia kata apa? Innamal ma'u minal ma'. Air mandi itu apabila keluarnya air. Tapi di akhir lah bertemunya 2 alat wa illam yanzil. Tak keluar mani pun wajib mandi. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi. Maknanya mandi itu wajib. Alhamdulillah tamaklah kita dalam kitab kita ini, perbahasan kita 5 perkara secara umumnya, ataupun kalau kita perincikan 5, 6, 7, 8 perkara yang menyebabkan wajib mandi. Jadi Alhamdulillah, para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, Alhamdulillah kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita akan dapat bertemu di alam nyata, dalam kelas kita secara bersemuka, insya-Allah. Kita doakan banyak-banyak supaya penyakit ini hilang. Dan kita semua yang menghadiri majlis ilmu kita ni, yang ada di mana saja pun, kita doakan supaya Allah selamatkan kita daripada sebarang bara bencana, penyakit-penyakit, wabak-wabak, COVID-19 dan lain-lain lagi penyakit. Allahumma salimna, ya Allah selamatkan kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kepahaman yang baik, mantap ilmu kita dan dapat beramal dengan apa yang telah kita belajar. Serta hiduplah kami dalam keadaan aman damai, jauh dari sebarang bala bencana, penyakit-penyakit, dan juga akhiri hidup kami, mati kami dengan husnul khatimah.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, perkara-perkara yang diharamkan semasa hadas besar. Jadi kita tahu dah kita ada hadas besar, apakah perkara yang haram yang tak boleh kita buat, insyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.